السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi kekuatan kepada kita ataupun yang dikatakan taufik dan hidayah dapat sama-sama kita datang pada rumah Allah untuk sembahyang subuh dengan secara berjamaah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang sembahyang subuh fi jama'atin, dengan secara berjamaah, maka seumpama dia mendapat bangunkan seluruh malam. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak bagikan kepada kita. Lagi pulanya kita berada dalam bulan Syaban, hujung-hujung bulan Syaban. Bulan Syaban adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Syaban ialah bulan aku. Bulan aku dan bulan Syaban bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan segala amalan-amalan anak Adam di hadapan Allah. Allah Taala mengangkatkan segala amalan-amalan anak Adam di hadapan Allah. Sebab itu kita perlu memperbanyakkan berbagai banyak ibadah di dalam bulan Syaban. Dan juga satu bulan lagi yang kita menunggu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syahrul Ramadan, bulan Ramadan ialah syahrul ummati, bulan umatku." Dan bulan umatku yang mana bulan tersebut diganda-gandakan segala amalan-amalan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambungkan ayat kita tafsir surah Al-Insan. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Maka peliharakan mereka itu. Mereka itu mana al-abrar, orang yang baik. Orang yang baik mana orang yang mentaatikan segala perintah Allah dan orang yang tinggalkan segala larangan Allah. Memelihara oleh Allah akan kejahatan di makian itu hari. Di makian itu hari mana? Hari kiamat. Hari yang mana yang hari yauman abusan qamtarira, hari yang sangat masam muka. Hari yang tak boleh kita nak senyum lagi. Di dalam keadaan kelam kabut, di dalam keadaan sangat susah, di dalam keadaan yang sangat teruk. Kita rasanya sekarang ni panas, sangat panas dah. Nah, kita hidup susah dah. Nah, panas tu susah. Itu baru Nabi kata baru buah-buah. Baru buah-buah api neraka. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada musim panas, Rasulullah dia sembahyang zuhur tu lambat sikit. Kenapa? Nak bagi dia teduh sikit. Sebab Rasulullah berkata, kepanasan waktu siang hari pada musim panas itu min fayhi jahannam, daripada kepanasan buah-buah api neraka jahannam. Itu dia. Nah, maka hari itu hari yang sangat tak ada siapa yang senyum.
yauman abusan, hari yang masam muka. Tetapi Allah Ta'ala peliharakan mereka itu, Allah Ta'ala jagakan mereka itu, yakni al-abrar, orang-orang yang baik pada hari itu. Dan azabnya, azab pada hari kiamat, dan susahnya susah pada hari kiamat. Kesusahan hari kiamat Allah Ta'ala jaga dia. Nah, walaqahum nadratan wa surura, dan beri Allah, dan berilah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan al-abrar, akan orang yang baik. Beri apa dia? Akan keelokan. Nah, nadratan wa surura, mana hasanan, akan keelokan, wa ida'atan, dan cahaya pada muka orang yang baik tadi. Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang hubungkan silaturrahim, hamba-hamba Allah yang buat baik diri dia dengan Allah dan sama-sama makhluk. Nah, dia dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Dua perkara yang kita kena buat baik. Nah, kita dengan Allah, hubung diri kita dengan Allah. Dan juga wa hablum minan nas, kita kena hubung juga dengan manusia, dengan masyarakat, dengan jiran kita. Itu ada berkaitan dengan kita di akhirat kelak. Sebab tu apabila jiran kita tak pernah ajak dia, kita tak pernah dakwah dia, ajak dia datang pada rumah Allah, kita tak pernah ajak dia masuk dalam majlis ilmu, kita tak pernah bagi tunjuk jalan kepada dia, dia akan dakwah di akhirat esok. Dia akan dakwah. Sebab tu jangan sedak kita mari masjid. Nah, tapi jiran kita macam mana? Nah, dia dakwah kata, ya Allah, si Fulan bin Fulan ni, dia pergi masjid seorang diri, tak pernah ajak kami, ya Allah. Kami tak sembahyang, dia tak pernah ajak, tak pernah cerita. Kami buat maksiat, dia tak pernah larang kami, ya Allah. Dia akan dakwah di mahkamah esok ni. Tu yang paling takutnya. Kita dah usaha boleh dah dapat datang pada rumah Allah, boleh buat perkara-perkara yang baik, tapi duk bersangkut dengan jiran kita ni, yang mana kita tak pernah cerita pada dia. Nah, itu orang panggil dakwah. Nah, dakwah mengajakkan dia kepada Allah. Itu dia. Baik. Jadi orang yang beriman ataupun al-abrar, di akhirat esok Allah Ta'ala bagi cerahkan muka dia, dan kesukaan pada hati. Dan kesukaan pada hati. Kata Qurtubi pada Tazkirah, ini dia ambil daripada tafsir Sawi. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain ada syarah dia nama tafsir Sawi. Ada di dalam tu, ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Maka musannif kita ni, dia bubuh dalam kitab dia Tafsir Nurul Ihsan ni, kata Imam Qurtubi pada Tazkirah dia, satu kitab dia, riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah, sabda Nabi pada satu hari. Nah, kalau kita tengok dalam syarah dia, kata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa nahnu fi masjidil Madinah. Telah keluar di atas kami para sahabat, kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, dan kami berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Maka Rasulullah bersabda, aku lihat seseorang laki-laki daripada umat aku, datang malakul maut mengambil ruhnya. Malakul maut nak ambil ruh. Maka datang kebajikannya pada dua ibu bapaknya, tolak akan dia. Nah, maka apabila malakul maut nak ambil ruh seorang laki-laki ni, maka datang kebaikan dia buat dengan ibu bapa dia, kebaikan dia dengan ibu bapa dia, mari tolong dia, menolakkan akan dia. Jadi di sini ni, kalau kita tengok di dalam Quran pun baik, apabila ada ayat yang berkenaan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan adalah ayat membuat baik kepada ibu bapa. Membuat baiknya kepada ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Tu dia. Allah Ta'ala dah tetap, Allah Ta'ala dah hukum tak boleh kita sembah yang lain melainkan Allah. Dan kamu buat baiklah dengan ibu bapa. Ini hubungan. Nah, maknanya di situ kalaunya kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, taat kepada Allah, birrul walidain, buat baik dengan ibu bapa. Sehingganya ada seorang sahabat ni, dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan kami untuk untuk jihad fi sabilillah, kerana kami sangat rindu dengan syahid ni. Minta apa? Minta nak keluar di jalan Allah, untuk nak mati syahid. Baguslah mati syahid ni. Tapi Rasulullah tanya, adakah kamu ibu? Maka dia jawab, kata, ya Rasulullah, ya, kami ada ibu yang tua umur dia, dan tak ada siapa yang jaga dia melainkan kami ya, melainkan saya seorang yang jaga dia. Maka Nabi kata, ilzamha, hendak lazimlah oleh kamu akan ibu. Mu tak boleh pergi, kata dianya. Tak boleh pergi. Duk besok pula seorang laki-laki ni naknya kepada syahid ni, rindunya kepada kelebihan syahid ni, pergi pula minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ilzamha, lazim kamu kepada ibu kamu. Kamu kena jaga dia, kamu kena khidmat kepada dia. Hari yang ketiga pergi lagi minta, takut Rasulullah bagi izin. Maka Rasulullah kata, ilzamha, jagalah kamu kepada ibu kamu, sama di sanalah syurga bagi kamu, kata dianya. Tu dia. Nampak banyaklah hadis-hadis yang mengenai tentang masalah ibu bapa ni. Maka kebajikan kita dengan ibu bapa ni boleh menolakkan tu dia, benda yang tak baik akan tipu kepada kita. Sebab tu maksiat lain ni, kalau kita tengok dalam kitab Kabair, dia kata maksiat lain ni Allah Ta'ala azab di akhirat. Allah Ta'ala azab di akhirat. Tetapi masalah maksiat dia deraka kepada ibu bapa ni, Allah Ta'ala menyegerakan azab dia di atas dunia lagi dah. Allah Ta'ala menyegerakan azab dia di atas dunia. Dalam kehidupan dia tidak ada keberkatan, dalam kehidupan dia susah, dalam kehidupan dia macam-macam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka derakanya kepada ibu bapa mereka. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu pergi tengok di hujung kampung ada ahli syurga, ada ahlul jannah. Maka apabila Nabi Musa pergi tengok, nak tengok macam mana amalan ahli syurga ni, apabila Nabiullah Musa pergi sampai di situ, tengok ada seorang laki-laki sedang duk memandikan babi. Duk mandikan babi. 2 ekor, ambil babi seekor ni, duk mandi masuk, ambil seekor ni pula. Tak padu pada Nabi Musa ni. Nabi Musa pun tengok, aku ni mari, dia tak peduli. Dia duk sibuk mandi dengan babi dia. Tu dia fikir macam mana ahli syurga ni. Apabila selesai dah, barulah dia sambut Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa kata, macam mana keadaan kamu ni? Dia kata, wahai ya Nabi Allah, sesungguhnya 2 ekor ni, inilah ibu bapa aku, yang mana Allah Ta'ala azab dia dengan sebab dia deraka dengan Allah. Itu hal dia. Tapi dia tetap ibu aku dan bapa aku. Walaupun dalam keadaan rupa mana sekalipun, tetap aku kena jaga dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata itu setengah daripada ahlul jannah. Itu dia. Baik. Kata Nabi lagi, aku lihat seseorang laki-laki daripada umat aku telah dihampir atasnya azab kubur. Azab kubur nak hampir dekat dengan dia. Maka datang wuduknya. Wuduk seseorang yang dia ambil wuduk semasa dia atas dunia ni, nak semayang kena ambil wuduk. Tak boleh semayang tak ada wuduk. La salata liman lam tahuralah. Tidak dipanggilkan semayang bagi mereka yang tak bersih, yang tidak ada wuduk. Dia baca wuduk, jangan baca wadu. Dia boleh baca belaka tu tak ada baris. Baca wuduk pun tak apa, baca wadu pun tak apa. Wadu kena kepada air yang kita sedia nak buat wuduk, itu panggil wadu. Air dalam qalah tu orang panggil wadu.
Perbuatan kita ambil mengangkat hadas, hadas kecil orang panggil wuduk. Tu dia. Lepaskan dia, datang wuduk terlepas dia akan seorang daripada umat aku. Nah, wuduk tadi itu boleh tolong seorang hamba tadi. Kata Nabi, dan aku lihat laki-laki umat aku telah dikeliling syaitan. Nah, syaitan duk keliling dia. Nah, Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi ni, maka datang zikirnya melepas akan dia, zikir kita kepada Allah. Pagi-pagi tadi zikir, petang duk zikir. Sebab tu waktu pagi kita disunat kita berzikir. Sebab tak ada amalan sembahyang sunat selepas pada subuh, maka zikir. Dan juga selepas daripada asar, maka kita zikir. Maka zikir ni banyaklah. Zikir ni lapan umum. Sebab tu tak boleh zikir kullu kalamin yuthabu alaih. Tiap-tiap perkataan yang diberi pahala di atasnya, itu dikatakan zikir. Maka afdalu zikir itu apa dia? Afdalu zikri la ilaha illallah. Kita memperbanyakkan zikir. Lebih-lebih lagi nak masuknya Ramadan ni. Kita baca Quran. Habis baca Quran, kita duduk saja-saja, kita ambil tasbih, zikir pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sangat tersebut dalam hadis Abi Jumrah. Siapa-siapa yang zikir, yang kata la ilaha illallah, panjang 14 harakat pada la ilaha pada Allah, dan huddimat, diruntuh 4,000 dosa. Sekali kata diruntuh 4,000 dosa. Tapi kena panjang pada la ilaha illallah. Perlu juga. Sepatah satu panjang pada mat la tu 14 harakat, Allah 14, ilaha 14. Sebut dalam hadis syarah Abi Jumrah tu, dia kata diruntuhkan 4,000 dosa kita. Tu dia. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku telah keliling akan dia oleh malaikat azab. Malaikat azab duk keliling dia, maka datang sembahyangnya melepas akan dia. Sembahyang boleh melepaskan dia. Sembahyang kita ni 5 waktu sehari semalam ni, tak boleh lepaskan dia. Sebab tu jaga sembahyang kita. Ni nak masuk Ramadan, jangan puasa saja. Puasa sembahyang tak. Tu dia. Macam mana keadaan dianya. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku terjelan lidahnya. Lidah terjelan-jelan. Sebab apa? Dahaga, kerana dahaga. Tiap-tiap datang telaga ditolak daripadanya. Apabila dia dahaga, telaga tu mari, air tu mari, tolak, tak boleh minum. Maka datang puasanya, beri minum akan dia akan seorang. Puasa ni boleh bagi kita minum air yang tersebut tadi. Sebab tu muslimin muslimat ya dikasihi Allah, hikmah puasa ni besar. Dan kalau kita tengok daripada perkataan Imam Abu Hasan Al-Basri, Hasan Basri, dia berkata, hikmah yang Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa Ramadan ni, yang pertama apa dianya? Ialah kerana Allah Ta'ala nak sedia, nak bagi makan jamuan Allah yang disediakan di dalam Jannatul Firdaus. Orang yang puasa Ramadan ni, Allah Ta'ala nak bagi makan jamuan yang disediakan dalam Jannatul Firdaus. Allah hebatnya. Sebab tu kita niat, kita jaga puasa kita bagi elok. Kena jaga daripada perkataan yang tak baik, nak jaga qaulaz zur, perkataan yang jahat, wal amal bih, dan amalan perbuatan kita yang jahat kena jaga. Sebab apa? Membawa kepada luputkan pahala puasa kita kalau kita tak jaga. Dan memuaskan dia, membuah dahaga. Puasa tu bawa minuman kepada seorang laki-laki daripada umat aku, kata Nabi. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umat aku dan segala anbiya duduk berkumpul-kumpul. Tiap-tiap datang kumpul mereka itu ditolak. Jadi ada satu kelompok para nabi ini, ada seorang umat aku nak masuk situ tak boleh masuk. Nak masuk tak boleh, nak masuk tak boleh. Maka datang mani junubnya, pegang tangannya, duduk akan dia dekat aku. Tiba-tiba kita amalan
amalan juga kita mengangkat hadas besar ni, kita mandi junub. Dan mandi junub mengangkat hadas besar ni jadi ibadat. Nah, sebut dalam kitab setitik air yang jatuh yang kita mandi, nah, mengangkat hadas tadi, kita mengangkat hadas besar, setitik air yang jatuh jadikan malaikat yang minta keampunan kepada kita. Itu dia. Baik. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umat aku di hadapan zulumat. Depan dia gelap, belakang dia gelap, kanan pun gelap, kiri gelap, atasnya zulumat, bawahnya zulumat. Maka ia tercengang padanya. Maka datang haji dan umrahnya, keluar akan dia daripada zulumat, dimasuk di dalam nur. Haji dan umrah tadi boleh bawa orang ni lepas daripada kegelapan tadi. Depan gelap, belakang gelap, kanan kiri gelap, atas bawah gelap belaka. Haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur. Laisal jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasan yang haji mabrur ni melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lihat laki-laki daripada umat aku bercakap dengan mukminin, maka mereka itu tiada bercakap dengannya. Ada orang duk bercakap, tiba-tiba orang tu tak bercakap, kata nabinya. Maka datang oleh hubung rahimnya, kata ia, hei segala mukminin bercakap oleh kamu akan dia akan seorang tadi, kerana ia menghubung bagi rahim. Itu dia, hubung silaturahim. Ini pun satu perkara yang sangat besar. Dan juga kita ni lebih-lebih lagi buat persiapan nak menyambut Ramadan, ya kita kena dapat keampunan daripada Allah. Setengah daripada orang yang tak dapat keampunan daripada Allah, dua jenis manusia, kata Nabi. Yang pertama musyrik, orang yang syirik dengan Allah. Yang keduanya orang yang putus silaturahim. Orang yang putus silaturahim, mana dia berbantah, bertengkar, dia tak bercakap, dia tak bertegur di antara satu sama lain, dia marah di antara satu sama lain, sehingga membawa tak bercakap. Ini orang panggil qati'ur rahim, orang yang memutuskan rahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang putus hubung silaturahim, maka aku ni putus dengan dia. Barang siapa yang hubungkan silaturahim, dia tidak berbalah, dia tidak bertengkar, dia baik, maka aku hubungkan rahim bagi dia. Sebab tu kita kena hubung, jalin silaturahim kita sesama Islam, sama-sama jiran kita, saudara kita, keluarga kita, ibu bapa kita, jiran kita, supaya nak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ada satu hadis larang berkawan dengan orang hubung silaturahim. Orang ni dia berbantah, dia tak berhubung dengan keluarga dia. Dia balah dengan adik-beradik dia. Dia berbalah dengan ibu bapa dia. Hukum ni larang, jangan berkawan dengan orang ni. Sebab apa? Sebab tak ada rahmat pada dia. Ada satu ketika satu kaum yang ada dalam kaum tadi, tak silapnya Abu Hurairah. Maka ada orang yang putus rahim duduk sekali. Maka Abu Hurairah katanya, Allah Ta'ala tak turunkan rahmat kalau sekiranya ada seorang yang putus hubung silaturahim di antara satu sama lain. Itu dia. Dan berjabat tangan akan dia, dan aku lihat laki-laki daripada umat aku tadah nyala api dan perciknya dengan tangannya daripada mukanya, maka datang sedekah jadi dinding atas mukanya dan payung atas kepalanya. Dan aku lihat akan laki-laki daripada umat aku telah ambil akan dia Zabaniyah, neraka, Malik duk jaga neraka daripada segala pihak, maka datang suruhnya dengan kebajikan dan tegah daripada kejahatan, melepaskan akan dia. Apabila Malik Zabaniyah nak ambil dia ni bawa masuk neraka, maka amalan baik, amalan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, mencegahkan orang buat jahat. Itu satu amalan yang baik, yang boleh dan menahankan tadi daripada jatuhkan daripada api neraka. Itu dia. Maka anak kunci bagi syurga tu apa dia? Datanglah syahadah la ilaha illallah, maka dibukakan pintunya, memasukkan dia ke dalam syurga. Itu dia.
Kata ini hadis azim, sebut pada amalan yang khas melepas daripada azab yang khas. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang suap saudaranya satu suap halwa, barang siapa yang suap kepada saudaranya, yang bagi makan kepada saudaranya satu suap daripada halwa, nescaya paling oleh Allah Ta'ala daripadanya pahit kesusahan mauqif hari kiamat. Ni besar ni. Orang yang boleh bagi kepada orang yang susah. Halwa ni satu manis lah, satu makanan. Halwa. Kalau di Arab ada panggil halwa. Nah, benda yang manis. Itu dia. Kita bagi kepada makanan, ini bukan jadi kait kata halwa mesti kena halwa. Bagi makan nasi lemak ke apa, cucur, cok kodak ke, mi rebu ke, semua tak kira lah. Kepada saudaranya. Nah, kepada saudara. Saudara ni umum. Tak kira yang miskin ke, yang tak miskin ke, kawan kita ke, saudara kita ke, siapa-siapa tak kira. Itu yang min siyaril umum, daripada lafaz umum. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang suap saudaranya, yang bagi makan kepada saudaranya satu suap halwa, nescaya paling Allah daripadanya, nescaya memalinglah oleh Allah Ta'ala daripadanya pahit kesusahan. Mana ditasbih kesusahan yang diserupa dengan pahit. Susah di akhirat ni pahit. Macam mana kita makan benda yang pahit, Allah nak telan tak boleh. Nah, maka di padang mauqif, di mahsyar pada hari kiamat, susah kehidupan di sana. Macam dia sebut tadilah, abusan qamtarira. Pada hari yang masam muka, tak ada nak senyum, susahnya di sana. Tetapi apabila orang ni yang bagi makan kepada orang, Allah Ta'ala boleh apa ni? Bagi kesenangan pada dia. Itu dia. Allah Ta'ala bagi bebas, senang dalam semasa berada di padang mahsyar. Mauqif ni padang mahsyar lah. Habis firman Allah Ta'ala, wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira, dan membalas Allah akan mereka itu segala abrar dengan sabar mereka itu. Sabar orang baik ni, orang abrar, sabar atas suruh tegah Allah itu. Itu dia. Dia sabar di atas apa ni, nak buat perintah Allah, itu suruh, buat yang disuruh. Dan tegah, tinggalkan yang ditegah, semua tu kena sabar belaka. Ni kita nak mari rumah Allah, masjid ni berjamaah subuh ni, kena sabar. Kita nak tinggal maksiat ni, nak tinggal mengupak pada orang, nak tinggal maki pada orang, nak tinggal buat zalim pada orang, kena sabar belaka tu. Nak tinggal yang haram kena sabar, nak tinggal yang makruh pun kena sabar. Yang larang tu ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Suruh ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Nak buat tu susah, kena sabar. Apabila masuknya Ramadan, selepas Ramadan ada puasa sunat pula Syawal. Puasa sunat Syawal ni, payah nak buat. Ramadan tu boleh orang buat belaka, banyak orang buat. Tapi masuk Syawal, raya Syawal tu sebulan pula. Nak puasa bila? Raya sebulan, puasa sebulan, raya sebulan. Dia ambil di mana tak tahulah raya sebulan ni. Raya ada 2 hari ya, raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Nah, tak ada duk raya sebulan Syawal, tak ada nak puasa, tak dapat fadilat ganjaran kata orang puasa setahun tu. Nak dapat tak kata ganjaran puasa setahun? Yang ni orang yang puasa Ramadan sebulan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. 6 daripada bulan Syawal puasa 6, orang panggil puasa 6. Sebab tu yang paling afdal lepas pada raya terus kita puasa. Macam orang-orang dulu buat. Orang dulu buat dia tak kira dah. Habis raya, kek dia ada lagi, ketupat dia tak tinggal, dia masih tak habis lagi apa semua, dia puasa dah esok. Nah, dulu ni. Nah, sana masih ada lagi budaya ni. Apabila habisnya Syawal, apabila raya hari ni, besok puasa. Kedai tak buka lagi. Lepas pada raya 6, dia ada raya pula raya 6 tu. Raya 6 tu bukan raya pada syarak, mana kita nak menserenakkan pada apabila berjaya puasa 6 hari tu. Kedai makan tak buka lagi,
Nah, menego orang tak menego lagi, orang kerja pun tak ada kerja lagi. 6 hari raya pula, raya 6 baru lepas pada tu buka kedai apa semua. Lepas pada tu nak puasa kita tak jadi dah lah. Sebab tu dia kena puasa selalu. Dia kalau di sana lah. Tu dia. Orang puasa 6 pada 6 hari daripada bulan Syawal dapat seumpama dia puasa setahun ganjaran dia. Allah. Nak puasa setahun tak larat kita. Puasa sebulan pun turun 5 kilo. Tu puasa setahun. Nah, tahu nak kata. Tapi orang yang selalu puasa tak ada apa pun. Sihat tubuh badan dia. Tu dia. Kenapa? Dia sabar di atas buat benda taat. Suruhan Allah sama ada yang wajib sama ada yang sunat. Allah Ta'ala nak balas dengan apa? Akan syurga, jannatan, akan syurga dan pakaian setera, wa harira, di dalam syurga. Dalam syurga ni pakaian setera. Yang mana setera ni diharamkan laki-laki pakai semasa hidup di atas dunia ni. Nah, kain setera. Nah, kalau perempuan tak apa. Kain setera diharamkan laki-laki pakai. Tapi ahli syurga boleh pakai setera. Tu dia. Bila katanya boleh pakai setera? Jika tiada pakai di dalam dunia. Kalau dia tak pakai di atas dunia lagi lah. Apabila kalau dia pakai di atas dunia dah, Allah Ta'ala tak bagi terasa nak pakai setera tadi. Sebab sama dengan orang pakai emas. Orang laki-laki di atas dunia dia pakai ratam emas. Pakai gelam emas. Di atas, walaupun apabila dia ni ahli syurga, masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tak bagi pakai ratam emas dah. Kenapa macam tu? Syurga ni tempat yang ikut kita nak. Bukan macam tu, bukan katanya Allah Ta'ala capuk dari diri tak rasa nak pakai emas. Tak rasa tak rasa mau pada emas tadi. Tu dia. Muttaqiina fiha 'alal araik, hal keadaan bersandar sekalian pada dalamnya syurga itu atas katil dan pelaminnya. Nah, orang yang duduk dalam syurga ni, Allah, hebat macam mana duduk istana lah kita kata. Duduk atas katil, ada sahaya, ada hamba, ada orang khidmat, ada khadam dalam syurga. Ikut nak buat apa, nak makan, duduk macam mana. Itu nikmat syurga yang Allah Ta'ala nak balas kepada siapa ni? Al-abrar, orang yang baik. Tu dia. Dah duduk atas katil. Nah, tak ada kena buat apa dah. Ibadat semayang pun tak ada. Puasa-puasa pun tak ada. Tapi syukur, masih duk syukur kepada Allah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan amalan yang ada atas dunia, di akhirat dan syurga ada amalan ziarah, hubung silaturahim. Syurga pun ada ziarah. Dah hari ni pergi syurga ibu bapa, ziarah pada syurga. Dah saudara kita, adik-beradik kita, jiran kita. Dan satu hari ziarah para nabi, rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hari juga ada ziarah Allah tabaraka wa taala. Amalan ziarah ada. Tu dia. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tiada dapat mereka itu al-abrar padanya, yakni di dalamnya, dalam jannah. Nah, hangat mana? Matahari tak ada. Syamsan wala zamharira. Zamharira mana? Al-qamar, mana bulan. Tiada panas, tiada sejuk ataupun matahari dan bulan. Maka syurga cerah dengan tiada matahari, cerah dengan tiada ada bulan. Kita ni cerah. Cerah dengan ada matahari. Waktu siang hari ada matahari, waktu malam ada bulan. Tu dia. Nah, kalau orang tepi laut ni, apabila malam cerah, masjid penuh. Apabila malam gelap, masjid cerah. Orang tepi laut, dia sebab turun laut. Malam gelap ni turun laut. Malam cerah ni, malam cerah, masjid pun gelap, penuh. Tapi apabila malam gelap, masjid cerah. Tu dia. Orang tepi laut dia mana pergi ke laut lah. Itu dia. Baik. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan hampir atas mereka itu abrar oleh teduh bayang-bayang buah kayu dan dalam syurga ni. Itu dia. Bayang buah kayu dalam syurga ni. Buah syurga ni orang duduk macam mana? Dia duduk berdiri pun baik hampa,
Duduk tidur pun ambil sampah. Duduk menyatak orang besar ni menyatak ni nama tak kerti menyatak. Duduk sila ni ambil buah kayu tu sampai juga. Cuba kita bayang. Tak nak bayang tak ada syurga ni. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak boleh, benda yang tak pernah dengar, benda yang tak pernah tengok, benda yang tak boleh nak terlintas dalam hati. Macam mana pokok dalam syurga ni? Kita ni kalau pokok tu tinggi kena berdiri ambil buah. Duduk tak sampai dah nak ambil. Kalau tinggi lagi nak pakai galah. Syurga tak. Kita duduk berdiri pun ambil siapa? Duduk sila ni pun ambil buah tu siapa? Kita baring tidur malah nak bangun nak ambil buah, nak makan buah tu. Ambil siapa juga? Allah. Tu syurga. Tadi. Untuk siapa ni? Untuk orang yang beriman kepada Allah. Habis kat tu. Panjang lagi kita semula pula. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin. Allah Taala sedia pula kepada hamba yang beriman berbagai-bagai bijana daripada emas dan perak. Ada khadam yang duk keliling kita, tunggu nak khidmat kepada kita. Sangat hebatnya. Dan sebab tu ayat ni ayat yang cerita tentang nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan azab bagi orang yang tak beriman kepada Allah. Wallahu alam. Dan bulan Ramadan insya-Allah kita akan mari juga di hujung 10 yang terakhir. Dan kami pihak pondok mengucap ribuan terima kasih kepada jamaah yang mana yang infak kepada pondok, ada setengah yang bagi untuk pelajar-pelajar kita berbuka puasa. Dan semoga akan jadi manfaat. Dan kita akan buat tahlil, baca Quran dan zikir. Dan selepas pada asar, setiap hari selepas asar kita akan majlis tahlil dan kita akan hadiah pahala pada semua yang infak dan muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga akan jadi keberkatan dan juga Allah Taala memurahkan rezeki kepada pewakaf, kepada orang yang infak dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارزقنا علوما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Dan esok kita ada kuliah subuh kitab penawar bagi hati. Boleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.